Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Selamat datang ke forum kita hari ini yang bertajuk Rasuah Musuh Nombor 1 Negara Kita. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran anda untuk menyaksikan forum ini yang akan bermula sebentar lagi. Tajuk forum yang akan dibentangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan rasuah. Sebelum kita bermula, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi ialah Profesor Nur Izzati sebagai moderator. Barisan panel kita iaitu Tan Sri Fatimah, Datuk Sri Nur Sabrina dan panel terakhir iaitu Tun Dr. Anis Batrisha. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada semua panel. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama sekali iaitu Nur Sabrina bagi memberi penerangan tentang latar belakang rasuah. Terima kasih saya ucapkan pada saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang hadiah keraian kepada pihak-pihak tersebut. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama. Yang pertama, meminta ataupun menerima rasuah. Yang kedua, menawar atau memberi rasuah. Ketiga, membuat tuntutan palsu. Dan keempat, menyalahguna jawatan ataupun kedudukan. Pemberian rasuah jika tidak dibendung akan mengakibatkan banyak masalah sosial kerana undang-undang tidak akan dipatuhi dengan sepenuhnya. Maka kegiatan jenayah dan ketidakadilan akan berleluasa. Rasuah sebagai antara sebab utama membantutkan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan pelaburan asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menindakkan rakyat daripada mendapat perkhidmatan serta mendorong kepada berlakunya ketidakstabilan politik. Assalamualaikum kepada hadirin sekalian. Betul apa yang dikatakan Datuk Seri Sabrina. Rasuah ialah apabila seorang badan atau individu yang menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi. Undang-undang menyebut sesiapa sahaja. Maksudnya rasuah ini tidak mengambil kira ideologi politik, jawatan, agama, bangsa maupun warna kulit. Kerana rasuah ialah jenayah individu. Ianya melibatkan integriti individu. Rasuah ini tidak boleh dimulakan kerana akan berlarutan dan ketagihan. Setelah sebati dengannya, maka wabak berbahaya ini merebak menjangkiti orang lain pula. Rasuah menyebabkan maruah dan harga diri. Masyarakat yang mengamalkan rasuah akan bertindak di luar batasan dan peraturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, ingin saya menambah sedikit daripada panel kita Tan Sri Fatimah. Hal ini kerana rasuah merupakan isu yang hangat diperkatakan dewasa ini sama ada dalam bidang politik, perniagaan, personel awam, penguatkuasaan dan sebagainya. Apabila tidak ada kesungguhan untuk membantras rasuah, ia menyebar besar. Lalu diterima sebagai norma dan akhirnya meresap menjadi budaya sehingga memusnahkan sesebuah negara bangsa. Rasuah mengakibatkan ketirisan khazanah negara, pembangunan tidak lestari, pencemaran alam sekitar, agihan kekayaan tidak seimbang dan peningkatan kemiskinan. Terima kasih saya ucapkan pada saudari sekalian atas penerangan tersebut. Kita dapat melihat pada masa kini terutama di negara lain kan pada musim pandemik ini. Apakah pandangan ahli panel tentang isu ini? Saya akan balik kepada panel kedua kita iaitu Tan Sri Fatimah untuk memberi penerangan yang lebih lanjut tentang pandangan kepada isu ini. Terima kasih Profesor Izzati. Saya juga hairan dengan perkara ini. Ketika banyak pihak sedang berjuang melawan pandemik dan bergelut untuk teruskan kehidupan dalam keadaan ekonomi yang mencabar, kita disajikan dengan berita yang berkaitan dengan rasuah. Rasuah ini antara penyebab utama pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara menjadi kucak-kacir dan menimbulkan banyak masalah lain seperti kemerosotan ekonomi dan pengabaian kepentingan masyarakat. Banyak negara dianugerahi sumber kekayaan tetapi kerana rasuah ada yang terbenam dalam kemelut kemunduran dan ada juga yang tertimbun dalam lumpur kemiskinan kerana kekayaan negara disalahguna. Seperti yang dikatakan oleh Tun Dr. Anis tadi, apabila tidak ada kesungguhan untuk membantras gejala ini, maka suatu hari nanti tidak mustahil masyarakat dan negara akan menerima secara terbuka perbuatan rasuah kerana sudah menjadi sebahagian daripada budaya. Terima kasih saudari Tan Sri Fatimah. Sebelum saya teruskan, saya ingin menanyakan kepada tetamu, ada tak sebarang soalan? Assalamualaikum. Soalan ini ditujukan kepada Datuk Seri Nur Sabrina. Berdasarkan statistik pada tahun 2014 sehingga 2019, menunjukkan 46.3% daripada 4,860 individu yang ditahan atas kesalahan rasuah adalah penjabat awam. Manakala untuk generasi muda berusia bawah 40 tahun pula merangkumi 53.4%. Tambahan pula, soal selidik SPRM
mendapati 22.1% responden sanggup menerima rasuah jika individu tersebut mempunyai kuasa atau kedudukan dalam jawatan disandang. Saya mohon pencerahan Datuk Seri terhadap perkara ini. Sekian sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Soalan yang menarik daripada tetamu kita. Saya faham akan kajian yang dilakukan. Pada saya, dalam kita melihat perkara ini sebagai perkara penting, kita tidak perlu terlalu panik, tapi kita tetap harus berwaspada. Kajian yang dilakukan ini menunjukkan sekurang-kurangnya kita dapat menggunakan hasil ini untuk mengambil langkah-langkah tertentu di kalangan masyarakat. Bukan sahaja pada penjawat awam atau generasi muda sahaja, tetapi masyarakat. Pandangan saya berkemungkinan ketika responden menjawab soal tersebut, mereka kurang pengetahuan yang mendalam akan perkara rasuah ini. Oleh itu, kita harus ambil berat isu ini kepada masyarakat agar semua golongan memahami akan gejala buruk ini. Dalam titah diraja sempena sambutan ulang tahun ke-47 BPR yang kini dikenali sebagai SPRM pada tahun 2014, Sultan Perak, Sultan Nazim Shah menegaskan kehidupan di dunia ini adalah pangkat dan jawatan adalah ujian, amanah dan tanggungjawab juga adalah ujian. Menegak yang makruf dan menentang yang mungkar adalah tuntutan. Memerangi rasuah adalah jihad yang perlu disemaikan dalam hati sanubari setiap insan. Hal ini akan dapat direalisasikan apabila seseorang individu itu memahami akan gejala rasuah ini dengan sebaiknya. Malah tidak akan berlakunya isu sanggup menerima rasuah apabila mempunyai sebarang jawatan. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Tun Dr. Anis tentang bagaimanakah cadangan penyelesaian atau resolusi yang boleh kita buat untuk mengatasi kes rasuah ini. Terima kasih moderator. Gejala rasuah yang sememangnya memberikan impak yang sangat besar kepada masyarakat dan juga negara ini. Jadi kita haruslah berusaha untuk dalam negara ini dengan mengambil langkah komprehensif dari setiap sudut. Langkah-langkah yang perlu ditekankan bagi mengatasi gejala rasuah ini ialah dengan menguatkuatkan undang-undang dan hukuman yang berkaitan dengan isu rasuah seperti Akta Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia 2006, Akta 694, Akta Pencegahan Rasuah 1997, Akta 575, Kanun Kesesaan Akta 574 dan lain-lain. Perlulah diberaya dapat memberikan kesedaran kepada pesalah dan juga masyarakat agar mereka sedar akan kegiatan rasuah ini adalah salah di sisi undang-undang. Pihak kerajaan juga boleh memberikan galakan kepada masyarakat umum yang ingin tampil membantu dari segi pemberian maklumat berkaitan dengan kesalahan rasuah tanpa rasa takut jika diugut. Akta-akta seperti akta melarikan diri, akta melarikan orang dan mengugut saksi secara jenayah 1947, Akta 191, Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696 dan Akta Perlindungan Pemberian Maklumat 2010, Akta 711 dapat melindungi saksi yang bakal tampil memberikan keterangan di mahkamah. Saya amatlah bersetuju dengan cadangan-cadangan telah diberikan oleh Tun Dr. Anis. Saya ingin hanya menambah sedikit sahaja. Selain daripada aspek penguatkuasaan undang-undang, generasi muda perlulah diberikan pendedahan awal juga. Pendedahan awal mengenai sejarah, mengenai gejala rasuah ini boleh diterapkan dalam sukatan pelajaran di sekolah dan dalam mata pelajaran seperti pendidikan Islam, pendidikan moral serta pendidikan sivik dan kewarganegaraan untuk membentuk siasat diri yang terpuji dalam pelajar. Nilai-nilai murni seperti bersikap telus, jujur dan amanah ketika menjalankan tugasan sewaktu daripada umur kecil ini dapat mendidik mereka menjadi seorang individu yang bertanggungjawab dan secara tidak langsung mereka dapat mengelakkan diri mereka daripada gejala rasuah. Bab kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Terima kasih saudari Cik Tun Dr. Anis dan Tan Sri Fatimah. Dengan pendapat saudari tadi, saya rasa kita sudah habis perbincangan bagi tajuk forum yang dibentangkan. Secara rumusnya, kita dapat katakan ialah kes rasuah di negara kita ini masih banyak berleluasa dan kes ini perlu dianggap serius dan perlu ditangani. Terdapat pelbagai cara yang kita boleh lakukan atas pandangan Cik Anis tadi, tetapi ia hanya boleh dilaksanakan dengan usaha dari semua pihak. Perlu bertanggungjawab. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang dapat memberikan pandangan mereka pada hari ini. Namun, masa tidak mengizinkan kita untuk membincang dengan lebih mendalam. Saya harap kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.